Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali ke siri Back to Basic Excel Tips and Trick Edition 2021. Saya Amri Mansur dan anda bersama saya dalam sesi yang keempat. Sebelum saya pergi jauh, saya ada buat penambahan, iaitu ada satu lagi yang boleh dimasukkan di dalam Excel, iaitu dates. Date kita boleh masuk 1/1 tahun 2021. Ini adalah date. Jadi ada satu perkara yang boleh dimasukkan, yang boleh buat pengiraan, ialah dates. Jadi seperti yang saya nasihatkan hari itu, gunakan UK setting di komputer anda. Jadi bila kita key in 13/1 tahun 2021, ini adalah nilai dates. Tetapi sekiranya komputer anda mempunyai setting UK setting, US setting, jadi nilai ini ialah sebenarnya teks. Kalau dates, kita boleh tambah formula, tapi ini jadi teks dan dia akan ada masalah-masalah yang anda tidak menjangkakan. Itu dia penambahan kepada nota yang sebelum ini. Okey, seterusnya saya akan ajar penggunaan function if. Ini adalah ada pembezaan antara pengguna yang biasa dengan pengguna intermediate dan juga pengguna advance di sini. Sebenarnya daripada 3 siri ke bawah itu sudah mencukupi untuk anda jadi pengguna yang biasa, campur tolak dan sebagainya. Tetapi bila anda tahu if punya function, ia akan memudahkan kerja kita lebih banyak lagi. Okey, sila saksikan. If ini formula dia ialah equal if dan pembuka kurungan dengan tutup kurungan dibagi kepada 3. Okey. First ialah logical test. Yang kedua ialah kalau sekiranya test yang bahagian pertama ni ialah true, dia akan execute bahagian kedua. Sekiranya fails, dia akan execute statement yang ketiga. Okey. Macam kes ini, kalau sama nilai itu D5 sama dengan 10, dia akan ambil bahagian kedua, iaitu true ataupun yes. Okey. Jadi kita key 10. Bila dia jadi true, so dia akan ambil 10. Kalau kita letak input lain, dia akan jadi X. Ini akan membantu anda, memberikan anda spreadsheet anda akan lebih interaktif dan anda akan lebih spreadsheet anda akan lebih boleh menyelesaikan pengiraan bergantung kepada input yang berbeza-beza. Okey, sekiranya anda ingin copy formula ini kepada satu sel yang begitu jauh, contohnya di sini, anda akan ada dua cara, iaitu anda copy dan paste satu, copy lagi, paste satu lagi. Itu adalah kaedah yang pertama. Kaedah kedua yang lebih cepat untuk pergi lebih jauh, anda hanya perlu mark ataupun tanda penghujung formula yang anda type, X, copy balik pergi ke formula itu, Ctrl C, arrow key ke sebelah kanan, tekan Shift, lepas tu Shift, tekan Ctrl, lepas tu tekan arrow key ke kanan. Bila dah highlight ke semua ni, bila anda tekan Enter, semua formula daripada awal tadi akan copy keseluruhannya sampai ke formula itu. Jadi anda tidak perlu copy satu per satu. Okey, yang ini penting. Setelah anda fahami betul-betul konsep if ni, anda boleh teruskan dengan penggunaannya, iaitu approach 1 dan approach 2. Saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, adik abang kakak, iaitu approach yang pertama saja untuk anda sendiri melihat apa yang berlaku pada approach yang ketiga ni di tutorial anda yang telah anda download. Okey. Apakah yang berlaku pada case yang kedua A ni? Case kedua A ni ialah di mana if ni kita buat dia sebagai nested if, ataupun if yang berganda. Contohnya, di dalam formula ini saya menggunakan dua if.
Yang saya telah masukkan. Jadi kalau kita lihat if yang berikut ni tadi, katakan kalau saya pecahkan formula if ni dalam yang ni, saya pecahkan, saya ada dua if. Okey. If 221 ni, kalau true dia, saya masukkan satu lagi if yang kedua di dalam bahagian yang ketiga, iaitu false untuk if yang if yang pertama. Jadi dia ada step 1, yang ni anda tahu saya telah tunjukkan dekat atas. Dan step 2 ialah kita memasukkan if di dalam bahagian yang ketiga. Jadi ini adalah dipanggil nested if. Dan sekurang-kurangnya untuk pengetahuan anda, nested if ni memang agak mencabar sedikit, tapi dia akan memberikan banyak interaktif. Contohnya kepada guru-guru sekolah, dia akan ada skema A+, A tolak sampai ke E. Jadi function if ni akan boleh memberikan output kepada input markah yang diberi. Nampak? Itu penggunaan. Jadi menarik di situ. Jadi sila hadamkan betul-betul if ni untuk kegunaan anda. Macam kami, saya menggunakan untuk yang case di atas ini, saya menggunakan untuk mengira progress daripada 0 sampai ke 100%. Jadi saya nak pengiraan tu berhenti daripada 0 sampai ke 100%. Sebab progress tak ada negatif 10, dan progress juga tidak ada negatif 110. Jadi itulah tujuan saya menggunakan if, memudahkan saya membuat pengiraan. Jadi dua contoh yang saya berikan, satu pengiraan markah di sekolah, kedua untuk pengiraan progress, ini saya gunakan if. Jadi dengan dua ini, anda pelajari if ni betul-betul, insyaAllah dia akan meningkatkan mutu spreadsheet anda kepada yang lebih baik lagi. Baiklah, seterusnya sebagai summary bagi sesi keempat ini, saya telah pun menambah, iaitu input kepada sel ada satu lagi data yang boleh dimasukkan, iaitu date. Okey, dan ingat betul-betul original setting yang saya telah ajarkan sebelum ini. Juga saya terusnya mengajar anda ialah function if. Okey, sebagai konsep awal pertama. Dan seterusnya anda bolehlah menggunakan if dalam bentuk nested ataupun banyaklah. Okey. Jadi nested if ni anda hanya boleh gunakan sebanyak 7 if dalam satu nested if. Jadi mudah-mudahan perkongsian pada kali ini menjadikan anda lebih ingin mengetahui penggunaan function-function Excel dan menjadikan skill set kepada diri anda. Dengan itu, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.